Baik, saudara, selain daripada kekuatan fizikal, kekuatan rohani ataupun dalaman perlu untuk kita titik beratkan agar kita dapat sama-sama mendepani virus ini pada bulan Ramadan ini. Kita bukan sahaja diuji agar tidak menahan diri daripada makan dan minum, tetapi melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan diri kita sendiri. Kita akan berkongsi mengenai bagaimana untuk memotivasikan jiwa ini bersama dengan tetamu jemputan. Saya tidak bersendirian, saya bawa pasangan pengacara saya, Hani Hamid. Memang ada dekat sini, sentiasa di sisi Andy. Alhamdulillah. Wah, di sebelah. Kita jadi penyokong setia. Okey, dan kita harap anda juga setia bersama kami hinggalah ke penghujung siaran nanti. Dan seperti mana kita maklumkan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbeza daripada bulan yang sebelumnya. Maknanya kita mempunyai masa yang banyak untuk kita tadabbur Al-Quran contohnya. Kerana kita tahu bahawasanya tradisi bagi umat Islam, kita pun dah tahu bahawasanya pada bulan Ramadan lah turunnya Al-Quran. Mana nuzul Al-Quran juga secara spesifiknya pada 17 Ramadan diturunkan sebagai manual kepada kita semua, keseluruhan masyarakat sejagat. Dan bagaimana untuk kita memotivasikan diri kita, motivasikan jiwa kita, dan dapatkan pandu motivasi jiwa ini dengan membaca Al-Quran sebagai pandu menjadi pegangan umat Islam. Bersama-sama kita di talian pada ketika ini, iaitu Datuk Puan Hajah Farida Mat Saman, bekas Qariah Kebangsaan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyaman rasanya dapat mendengar suara Datuk pada pagi ini. Apabila kita sering juga mendengar Datuk sendiri melafazkan dan juga menzahirkan bacaan Al-Quran itu sendiri. Ramai yang telah mendengar sebelum ini. Jadi hari ini kita nak tadabbur Al-Quran dengan cara memotivasikan jiwa kita dengan mengenal erti pengisiannya. Dalam Al-Quran itu sendiri kita tahu banyak sebenarnya manual kehidupan yang ada, tapi cuma kita tidak merujuk sepenuhnya. Dan kadang-kadang bila kita menghadapi permasalahan kehidupan, contohnya sekarang kita berada di rumah terperangkap dan tak tahu nak buat apa-apa, mereka tidak berbalik kepada Al-Quran. Jadi mungkin saranan daripada Datuk sendirilah bahawasanya pengisian Al-Quran ini sebenarnya boleh memotivasikan jiwa kita. Silakan, Datuk. Ya. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in. Sesungguhnya pada hari ini negara kita Malaysia sedang dilanda wabak penyakit berjangkit yang dipanggil corona atau COVID-19. Hakikatnya setiap penyakit atau bencana yang dihadapi pasti ada hikmatnya. Yakinlah. Penyakit yang kita sedang hadapi ini adalah suatu bentuk sunnatullah yang berbentuk ujian atau bala kepada manusia. Setiap perkara yang berlaku atas dunia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempunyai sebab-sebab yang tertentu apabila menimpakan sesuatu bencana kepada manusia. Antara sebab bencana menimpa manusia adalah kerana kezaliman yang dibuat oleh hamba-hambanya, sama ada kepada diri sendiri, orang lain, haiwan, tumbuhan, alam sekitar dan sebagainya. Penyakit ini juga adalah untuk menguji manusia, adakah manusia mentaati perintah Allah ataupun tidak. Manusia mestinya tidak mampu untuk menolak ujian Allah yang kesemuanya mempunyai sebab-sebabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Maksudnya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian itu kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah sikap seorang mukmin terhadap penyakit ini? Kita mestilah mengukuhkan iman kita serta berdoa, bertawakal kepada Allah. Seorang mukmin perlu
dan tetap beriman dengan qada dan qadar Allah. Maksudnya kita meyakini setiap yang berlaku adalah qada dan qadar Allah, dan kita bertawakal kepada Allah supaya menyembuhkan dan menjauhkan penyakit ini dari tempat kita setelah kita berusaha dengan setiap langkah yang kita buat. Setiap orang mempunyai peranan dalam menangani penyakit ini, dan kita hendaklah berusaha supaya penyakit ini tidak merebak. Setelah itu kita mempunyai senjata kuat, iaitu doa. Maka setiap orang mestilah berdoa semoga kita bebas dari COVID-19. Kemudian kita bertawakal kepada Allah setelah segala usaha kita lakukan, memboleh kejayaan dan keselamatan, kerana tawakal itu amalan orang yang beriman, orang mukmin. Kemudian setelah terlaksana hajat dan kehendak kejayaan terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Datuk, dan kalau kita bercakap senjata seorang mukmin itu adalah tentunya doa. Doa menjadi satu kekuatan untuk kita semua untuk masa ini, selain daripada kita berusaha dan terus berusaha. Apatah lagi kita sedang mencari vaksin untuk memastikan selepas ni kita boleh mengubati mereka yang ada penyakit ini. Tapi dalam masa yang sama, Datuk, kita cakap pasal doa. Kadang-kadang tu kita tahu bahawasanya kita sering sekali berdoa, tapi kita tak doa dengan penuh yakin, sebab kita tahu bahawasanya hati menjadi tenang ketika ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan puas ketika meyakini hanya Dia sebagai pelindung dan juga penolong. Sebab kita berdoa, kita hanya berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak menghayati apa yang kita bacakan itu. Mungkin saranan daripada Datuk sendiri, mungkin untuk kita tadabbur Al-Quran dengan memahami maksud isi dalam Al-Quran itu sendiri, untuk kita menjiwai doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ni, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Maksudnya, dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kebanyalah dikembalikan segala urusan. Oleh itu, sembahlah akan Dia serta berserahlah kepada Allah. Berserah kepadanya dan ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Kita hendaklah kembali kepada Allah dan tunduk serta merendah diri kepada Allah. Ingatlah bahawa Allah yang menimpakan segala bencana ini atas mana-mana hamba itu, supaya hamba itu kembali kepada mentaati Allah dan berdamping diri kepada Allah. Ingatlah dalam firman Allah dalam surah Al-Fath, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Maksudnya, dan Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menyiksa orang-orang yang derhaka, dan Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kesimpulannya, COVID-19 adalah wabak penyakit berjangkit yang cepat merebak dalam kalangan manusia, adalah tentera-tentera Allah yang Maha Kuat dan menyerang manusia sebagai amaran Allah untuk kesemua manusia bahawasanya kehidupan ini tidak kekal. Oleh itu, pesanan kepada semua rakyat Malaysia, patuhlah saranan dan arahan pihak berkuasa supaya penyakit ini dapat dibendung dan hilang dari Malaysia. Amin. Kita sama-sama lah menangani. Ya, baik. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Datuk. Terima kasih dapat bersama kita pada pagi ini untuk berkongsikan motivasi jiwa kita dengan Al-Quran. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita bersama dengan Datuk Puan Hajah Faridah Mat Saman, bekas Qaryah Kebangsaan. Okey, itu ayuh sama-sama kita tadabbur Al-Quran, bukan hanya untuk membacanya, mempelajarinya begitu saja, tapi cara membaca dan juga hukum tajwidnya,
malah mempelajari dan menerangkan isi Al-Quran kepada orang ramai. Maknanya kalau dalam keluarga tu isi bapa boleh berkongsi pengisiannya, dan begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang anak ni pun ada yang pergi ke sekolah agama, bolehlah berkongsi ilmu yang telah pun dipelajari sewaktu berada di sekolah agama sebelum ini. Pada masih lagi diteruskan walaupun kita berada dalam PKP, dan kali ini merupakan satu kewajipan ke atas umat Islam.